Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tugasan awak hari ini ialah awak perlu menjawab peperiksaan akhir tahun, peperiksaan pertengahan tahun di kata 5, iaitu gabungan subtopik ya. Semua tajuk tiap 4 dan tiap 5. Tiap 5 hingga perkongsian sajalah. Jadi bagi soalan nombor 1, bagi soalan nombor 1 Jadi awak isikan jawapan di dalam buku latihan awak lah. Jadi awak nyatakan jawapan tu seperti macam kita biasa jawab soalan struktur lah. 1 hingga 5, 3, 4. Okay, manakala untuk soalan yang kedua, ialah mengenai milikkan tunggal. Okey, jadi penyata keuangan yang berkaitan dengan milikkan tunggal. Jadi awak perlu sediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan penyata kedudukan keuangan. Jadi semua pelajar mesti menguasai tajuk ni untuk jawab soalan peperiksaan pertengahan tahun nanti. Okey, bila naik sekolah nanti. Jadi mulai sekarang cuba-cubalah ingat format ya. Contohnya sebelum kita menyediakan tu, awak mesti apa? Tentukan komponen belih AB, aset, B belanja sebelah debit. Jadi awak tandakan aset dan belanja di sebelah debit. Sebelah debit ni, aset dan belanja sahaja. Sebelah kredit ialah hasil, equity dan liability. Jadi yang atas ni ialah equity. Kontra, ini kontra kalau susun nilai ni ialah kontra. Kemudian liability apa dia? Kalau belum bayar, jualan, hasil, sewa diterima hasil. Jadi belih AB sebelah debit, LEH di sebelah kredit. Jadi awak faham tu, insyaAllah boleh jawab. Okay, jadi yang atas ni modal awal, inventory awal. Okay. Awak tentukanlah sama ada dia belanja atau hasil, aset atau liability dan juga equity. Semua pelajar mesti tahu itu. Okay, maklumat tambahan. Jadi awak tentukan inventory akhir. Kita biasa pilih yang rendah. Ambil yang rendah. Jadi kena sediakan highlight untuk awak tandakan ya. Sewa tahunan, jumlah tahunan maknanya 6,000 jumlah dia. Tapi yang dia diterima berapa? 4,800. Maksudnya ada lagi sewa belum terima. Berapa sewa belum terima dia? Okey. Sebelum tu awak dikendaki menyediakan format akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tajuk mesti dan untung rugi bagi tahun berakhir. Tengok tahun ni bila. Kemudian awak sediakan ikut format jualan, tolak pulangan, jualan. Macam biasa. Jadi mana awak tahu dia ada pulangan jualan? Awak cari dekat pulangan. Okey. Jualan awak tahu dia kredit. Jadi pulangan dia mesti debit. Pulangan jualan mesti debit. Okey. Kemudian awak cari kos jualan yang terdiri pada inventory awal. Bukan kawal, inventory awal. Kemudian awak cari belian. Okey, belian dia 84,100. Tolak pulangan belian dan sebagainya. Okey. Okey, sewa tahunan tadi saya dah cerita. Kadar bayaran belum bayar 250. Jadi kalau belum bayar, pergi dekat butiran 2525 ni tambah 250. Insuran yang dibayar untuk 30 Jun. Okey, insurannya 1,200. Insuran adalah setahun untuk 30 Jun. Akaun berakhir 31 Mac. Jadi awak kena kira lah. April, Mei, Jun. Ada 3 bulan. 3 bulan lagi dianggap pra-bayar. Jadi jumlah insuran awak bahagikan dengan 12 bulan. 1,200 bagi 12. Maknanya sebulan 100. Sebulan 100. Jadi
Dia punya tarikh tadi ada 3 bulan kan, sampai Jun. Jadi 100 darab 3. Itu dipanggil insuran prabayar. Pulangan kepada pemiutang. Pemiutang adalah akaun belum bayar, pulangan. Jadi bila kita pulangkan, akaun belum bayar tadi akan berkurang. Jadi 18,544 tolak 500. Apa jadi dengan akaun pulangan? Okey, akaun pulangan. Mana pulangan? Pulangan belian 216. Bila kita pulang akan bertambahlah 216 tambah 500 716. Okey, penghutang. Penghutang siapa? Akaun belum terima 28,500. Tolak hutang lapuk yang dianggap penghutang seorang tadi ABT dianggap muflis. Jadi kita tolaklah. 28,500 tolak 400. Okey, 28,100. Wujudkan hutang ragu. Jadi 2% darab dengan 28,100. Okey, awak akan dapat hutang ragu. Kemudian susun nilai alat pejabat 20% mengikut kaedah baki berkurangan. Alatan pejabat 10,000. Okey, ada susun nilai terkumpul alat pejabat 1,900. Jadi awak tolakkan dahulu, baru darab 20%. Kenderaan 10% tahun atas kos. Jadi 60,000 tolak darab 10%. Jadi 6,000 lah. Tak perlulah didarab dengan ditolak dengan nilai terkumpul sebab dia kata atas kos. Jadi awak dikendaki menyediakan akaun perdagangan untung rugi dan penyerta kedudukan keuangan. Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, pulangan belian tadi 216 tambah 500. Okey. Tolak inventory akhir. Bukan fakir, akhir Dapat kos jualan. Okey, jualan bersih tolak kos jualan, awak dapat untung kasar. Okey, daripada untung kasar tu awak kena sediakan akaun untung rugi lah terus. Tambah hasil tolak belanja. Iaitu awak kena sediakan lah. Kita nak tunjuk lah. So, awak sediakanlah penyerta kedudukan keuangan. Baik, seterusnya untuk nombor 3, Encik Hamidun, seorang peniaga kedai runcit Midun, tidak menyimpan rekod perniagaan yang lengkap. Okey, bila awak dapat ada dua tarikh ni, 1 Julai, 30 Jun, mana awal dan akhir, itu maknanya rekod tak lengkap lah. Jadi bila ada macam ni, awak kena faham itu rekod tak lengkap. Dan satu lagi awak tengok, kenderaan awal ada 15,000, kenderaan akhir tak ada. Maknanya tak lengkap, dia suruh awak cari. Bank, awal ada, akhir tak ada. Okay, kemudian ada sewa prabayar, ada gaji belum bayar, awal dan akhir. Okay. Okey, kalau seterusnya sewa prabayar, gaji belum bayar. Gaji belum bayar, awak ingat yang akhir ni kena tambah. Yang awal kena tolak. Sewa prabayar pula, yang awal kena tambah. Yang akhir kena tolak, tapi tak ada. Kena ingat. Lepas tu, awak tengok soalan pengiraan jumlah belian. Bermakna awak kena sediakan akaun kawalan belum bayar. Okey, sediakan akaun kawalan belum bayar. Tujuannya untuk cari belian kredit. Belian kredit. Belian debit awak dah ada 2210. Okey, belian debit pula. Belian tunai Okey, kemudian penerimaan ni apa yang kita terima, rekod buku tunai. Okey, pembayaran ni apa yang kita bayar Beli barang secara tunai, beli perabot baru. Jadi perabot lama dah ada 17,500, tambah lagi perabot baru 1,500. Jadi ada 9,000 lah kan. Kemudian yang akhir dia ada 12,880. Maknanya di situ awak boleh cari susut nilai dia. 9,000 tolak 6,600. Awak akan dapat susut nilai perabot. Okey, sewa 1,300. Okey. Sewa 1,300. Kemudian kita ada sewa prabayar 330. Awal kalau prabayar.
Jadi kena tolak lah yang ni. Sebab dia sewa tu dah termasuk dalam 1,300. Jadi kena tolak. Gaji 1,100. Okey. Ada gaji belum bayar 400. Ada gaji belum bayar akhir 650. Okey. 1,100 tolak 400 tambah 650. Itu untuk gaji. Okey, akaun belum bayar ni 9,200. Okey, maksudnya yang ni yang kita bayar. Kita bayar hutang kepada akaun belum bayar. Ni baki awal dia, ni baki akhir dia. Nah, ini kita bayar, kita tulis butirannya bank. Okey. Okay, insurans yang dibayar termasuk insurans peribadi. Itu ialah ambilan. Jadi 250 kita masukkan sebagai ambilan. Okay, insurans sebenarnya ialah mana insurans? 750 tolak 250. Jadi 500 saja insurans. Kemudian kenderaan yang dibeli pada 1 Julai 2016. Kenderaan dia 15,000. Dia beli 2016. Okey, 2016. Jadi awak kena kira lah. Dia 1 Julai 2017. Dia beli 2016, maknanya dah setahun. Awak kira suri nilai untuk tahun 2016. Jadi 15,000 darab 10%, maknanya 1,500 susut nilai dia pada tahun 2016. Jadi kita nak kira susut nilai 2017. Maknanya 15,000 tolak 1,500. Tadi awak darab 10%. Sebab kata kaedah baki berkurangan. Jadi awak akan dapat susut nilai pada tahun tersebut. Itu bahagian belanja untuk menyediakan akaun perdagangan untung rugi. Okey, seterusnya macam mana kita nak sebuat akaun kawalan belum bayar? Okey, awak dapat ada baki awal 7,100. Okey, lepas tu apa maklumat yang berkaitan akaun belum bayar? Ada baki awal, ada baki akhir. Baki awal kat sini, baki akhir kat bawah ni lah. Okey, kemudian ada pembayaran kepada akaun membayar. Okey, kita bayar. Kita tulis butiran bank lah. 9,200 ni. Okey. Ada pulangan tak tadi? Ni, nombor maklumat pertama. Dia ada pemulangan barang. So, kita rekod. 150. Lepas tu ada baki akhir dia. Kita masukkan je kat sini. Jumlahkan, ambil jumlah yang besar. Tolak jumlah yang kecil, awak akan dapat belian kredit. Okay, baki HB ni akan dibawa ke bawah pada bulan berikutnya. Pada tahun berikutnya, 6,820. Jadi selesaikan untuk nombor A. 2 markah saja. Jadi belian kredit dia 9,470, awak tambah dengan belian tunai 2,210. Okey, ini sekiranya awak tak mahu menyediakan akaun kawalan, awak boleh juga guna kaedah tambah dan tolak. Itu 9,200 bagi ni 9,200 ni pembayaran kepada akaun membayar. Tambah 6,820 baki akhir. Tambah pulangan 550. Tolak baki awal dia 7,100. Akan dapatlah 9,470. Itu belian kredit tambah dengan 2,210 belian tunai. Awak dapat jumlah belian. Okay, macam mana kita nak menyediakan penyata mengira modal awal? Jadi macam biasa, modal awal awak ambil yang ni 1 Julai. Awak cari aset, jumlah aset. Awak mesti tahu apa aset. Kenderaan, perabot, inventory, bank, sewa prabayar. Jadi awak letak sebelah aset. Kemudian awak cari liability. Liability apa dia? Akaun membayar dan gaji belum bayar. Jadi jumlahkan semua aset tu. Okey, awak akan dapat modal awal dia. Okey. Selepas tu awak dah buat A dan B, dapat 4 markah. Kemudian awak sediakan akaun perdagangan untung rugi 14 markah. Ni panjang lah. Jadi macam biasalah awak kena ingat format. Daripada jualan hinggalah kepada untung bersih. Tapi dalam kes ni dia punya tu lebih ringkas sikit lah.
Akaun perdagangan. Okey, macam biasa sediakan semua ni. Okey. Kemudian awak sediakan penyata kedudukan kewangan. Itu je lah tugas awak untuk hari ni. Ada yang pertanyaan boleh jumpa cikgu, boleh jumpa pula, boleh WhatsApp ke, Telegram ke. Okey. 1, 2, 3.